Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada semua penonton dan subscriber yang disayangi. Okey. Baik, pada video kali ini aku ingin jelaskan kerana aku dapati daripada komen-komen masih ramai yang tidak faham dengan jelas apakah tu bantuan untuk golongan yang hilang pendapatan sebanyak RM500 tu kita kena faham, dan juga tentang tambahan di dalam BPR itu dua perkara yang banyak orang tak faham. Mari kita jelaskan sama-sama. Bagi bantuan untuk golongan yang hilang pendapatan, ia mencakupi individu yang berusia 21 sehingga 60 tahun yang hilang pekerjaan 21 hingga 60 tahun. Okey, macam mana kriteria pemilihannya? Okey, diyakini akan diadakan satu jangka masa period, satu jangka masa yang mana pihak kerajaan akan menilai siapa yang layak sebagai contoh, bermula 1 Januari contohnya 1 Januari 2021 ataupun pada permulaan fasa yang kedua PKP. Jadi bermula pada tarikh tersebut ataupun satu jangka masa yang lain yang ditetapkan, maka golongan yang hilang pekerjaan yang berumur di antara bermula 21 hingga 60 tahun layak menerima RM500 sebagai bantuan RM500. Okay, jadi bagi untuk bantuan golongan yang hilang pendapatan ni, dalam erti kata lainnya tak ada kerja ataupun diberhentikan kerja, sekiranya korang gaji kurang daripada paras gaji minimum iaitu B40 yang bergaji RM1,200 dan ke bawah, berkemungkinan besar korang akan menerima RM1,000 semasa itu. Manakala bagi golongan yang bergaji lebih besar sikit atas RM1,200, korang mungkin akan menerima RM500. Jadi itu ialah satu jumlah yang diperdebatkan oleh ramai orang, 500 ataupun 1000. 500 ataupun 1000. Tapi fakta yang sahih, yang jelas, tidak ada nilai bantuan sebanyak RM1,000 bagi orang yang kehilangan pendapatan. Hanya 500 sahaja. Jadi korang jangan dengar sangat pasal ada bantuan RM1,000 untuk golongan yang diberhentikan kerja. Tak ada. Bantuan untuk golongan yang diberhentikan kerja hanya sebanyak 500 sahaja. Okey. Itu tentang golongan yang diberhentikan pekerjaan. Sekarang kita pergi kepada perkara yang kedua. Perkara yang kedua pula ialah bayaran tambahan RM500 kepada penerima BPR 2021 yang berpendapatan di bawah RM1,000. Maksudnya RM1,000 dan ke bawah. Jadi golongan ini aku boleh simpulkan bukanlah golongan yang makan gaji dengan berpendapatan tetap kerana kebanyakan pekerjaan sekarang ni mana ada gaji bawah RM1,000 yang gaji bawah RM1,000 ni kebiasaannya pekerjaan yang kita boleh anggap pekerjaan yang sampingan lah, seperti kerja sendiri, kerja kampung, kelindan lori, bukan pemandu pemandu lori besar gajinya dia tu tukang angkat barang yang bekerja di hardware, yang bekerja sebagai penolong, pembantu kedai-kedai makan. Yes, anda ialah golongan yang berpendapatan bawah RM1,000 dan korang layak untuk menerima RM500 tambahan, yang mana RM500 ni akan dimasukkan terus ke dalam jumlah pembayaran. Jadi sekiranya korang golongan yang macam ni yang berpendapatan bawah RM1,000, maka RM500 akan dimasukkan ke dalam jumlah keseluruhan kelulusan korang. Contoh kalau korang lulus untuk BPR sebanyak RM1,800, aku ambil contoh satu je lah aku nak sebut semua contoh, aku sebut satu contoh lah. Golongan yang dapat RM1,800 maka RM500 akan ditambah ke dalam RM1,800 tu. So dia akan jadi RM2,300. Jadi RM2,300 tu lah yang akan diagihkan ke dalam fasa 2 BPR dan fasa 3 BPR nanti. Okey, manakala bagi golongan bujang pula, bagi golongan bujang, ini pun satu hal juga ramai golongan bujang yang bertanya tentang benda ni Okey, bagi golongan bujang korang jangan risau. Sebenarnya penjelasan dia macam ni. Penerima BPR golongan bujang yang diberhentikan yang berpendapatan bawah RM1,000 juga turut terlibat dapat RM500. Jangan risau tapi perlu diverifikasikan maksudnya segalanya akan disemak semula oleh berbagai agensi kerajaan untuk memastikan betulkah contoh Ahmad ni, betulkah Ahmad ni, tak maaf kalau ada orang nama Ahmad, aku tak ada masukkan korang. Okey, katakan Ahmad ni bekerja sebagai pencuci pinggan di sebuah kedai makan bergaji RM700.
dan dia dicarumkan dengan KBSP. Ada sok-sok lagi. Okey, maka Ahmad layak untuk menerima tambahan RM500 walaupun dia bujang lagi. Jadi kalau golongan bujang pada dasarnya menerima RM350, maka dia akan mendapat tambahan RM500 di dalam UPR-nya. Maka pembayarannya akan lebihlah 350 tambah RM500. Okey, dia akan jadi berapa? RM850 dia akan dapat keseluruhannya. Dan RM850 tu dia dah pun menerima RM150 dan bakinya akan dibayar pada fasa yang kedua nanti, ya. Jelas? Jadi dekat sini maksud untuk golongan isi rumah pun ada dan untuk golongan bujang pun ada juga. Okey, kedua-dua perkara yang aku sampaikan tadi, ya, meliputi golongan yang berumur 21 tahun hingga 60 tahun. Perkara yang pertama, yang tadi, yang first, tentang kehilangan pendapatan tu, dan juga tentang tambahan BPR RM500 ni pula pun sama. Dua-dua perkara tersebut, ya, ialah untuk golongan yang berumur 21 hingga 60 tahun. Jelas? Aku harap korang jelas lah, ya, sebab aku dah cuba menyampaikan maklumat ni dalam keadaan yang sangatlah mudah ayat-ayatnya supaya senanglah untuk difahami. Alright, faham? Okey, aku harap korang faham lah, sebab banyak yang tak faham macam mana tu, macam mana ni. Okey, dan lagi satu missing point yang aku hampir nak terlupa, tidak perlu sebarang pendaftaran, ya. Kerana semuanya akan disemak oleh Jabatan Kerajaan, ya. Berbagai-bagai agensi akan menyemak lembaga hasil, antaranya lah lembaga hasil dalam negeri, KWSP, Perkeso dan macam-macam lagi, ya. Bank, juga bank negara, dan semuanya akan diketahui dan korang layak, korang akan dapat. Jadi itu sajalah penjelasan aku tentang isu ini, ya. Aku harap jelas dan korang boleh faham, ya. Dan jika korang suka pada segala video-video aku sebelum ni, penjelasan, ringkasan dan sebagainya, pertimbangkanlah untuk tekan subscribe dan juga butang lonceng, untuk notifikasi video terbaru. Bukan apa, kena tekan lonceng ni sebab aku selalu update. Jadi kalau korang ketinggalan update, maksudnya korang ketinggalan lah juga apa yang ingin aku sampaikan. InsyaAllah ramalan-ramalan tu benar-benar berlaku, ya. Dan kalau info tu sahih, aku akan nyatakan info tu sahih. Seperti apa dalam video ni, ini adalah satu informasi yang sahih, ya. Itu sahaja daripada aku untuk kali ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Baik, terima kasih, bye-bye.